Sekian, terima kasih. Wah, itu dia kami bawakan kepada anda. Istimewa. Kan, Ratu Rock kecil lah. Rock kecil. Betul. Cinta Suci Indah Urmila Zaidi. Wow. Memang hebat. Jadi kalau kita tengok video dia tular di media sosial kan, semua dia siapa yang budak kecil ni? Siap swing rambut siap. Betul bila dia habis dia dah rock betul. Sekian, terima kasih. Sungguh gitu. sopan budaknya. Masya-Allah. Budaknya. Bukan apa tau, bila tengok kami pagi, suara dah tinggi macam tu, pitching dah tinggi macam tu, memberikan kami satu semangat dan tenaga. Kita nak orang kata all out lah untuk Malaysia hari ini. All out. Saya rasa Daya bakal kalau nyanyi pagi-pagi memang dah crack suara dia situ. Itulah dia. Untungnya budak 9 tahun yang nyanyi tinggi di pagi hari kan. Ya, betul. Bukan saja ini yang kita akan bawakan kepada anda, kita akan bawakan yang tular dan menarik ya, dan bukan saja yang ceria dan happy, tapi juga yang terbaru yang kami bakal bawakan kepada anda adalah kes kepala air yang telah berlaku di Cukai Kemaman, di mana 10 mangsa telah kehilangan nyawa. Misi pencarian masih sedang dijalankan dan insya-Allah kita akan bawakan yang terkini daripada wartawan kita ya. Jadi kalau kita tengok kat sini Daya. Kita kongsikan sikit kepada anda. So, kami pasti anda semua ternanti-nanti juga apakah yang terbaru, dan polis mengesahkan hanya 6 mayat tragedi kepala air Jam Air Putih Kemaman ditemui sehingga petang ini. Itu semalam lah. Dan bukan 9 seperti yang dimaklumkan. Kita takut ada yang salah faham ataupun salah perkongsian ya. Tapi kita kena faham kat sini Jaya bahawa apa yang terjadi di tapak kejadian dan mayat pertama yang dijumpai adalah distance atau jaraknya adalah 24 kilometer ya. Itu jauh sekali ya. Dan kalau diikutkan mengikut berita harian, paras air naik hingga 10 meter. Sangat tinggi sebenarnya, dan sebenarnya kita bersama seseorang, itu wartawan Muhammad Isa Abdilanga, yang akan berceritakan kepada kita apa yang berlaku di sana sebenarnya. Assalamualaikum Tuan Aisyah yang sedang berada di lokasi masa ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam Anas dan Daya. Selamat pagi. Dapat dengar saya, sir? Dapat. Alhamdulillah loud and clear, tapi saya difahamkan tapak kejadian ni terletak agak jauh ke dalam ya, di kawasan pedalaman. Boleh ceritakan sikit Syah? Okey, disebabkan itulah operasi mencari dan menyelamat di tiga sektor Daya dengan Anas. Kita ada sektor A, di mana kawasan yang paling hardcore, lokasi kejadian itu, untuk kita masuk ke dalam sektor A itu, kena menaiki pacuan 4 roda lah, kerana jalan berbukit, bercerun, dan juga terpaksa meredah jeram sungai, dan juga untuk sektor B di Sungai Air Putih sehinggalah Sungai Teladas, dan untuk sektor C sehinggalah ke Sungai Pinang. Jadi keluasan operasi SAR yang dilakukan ini seluas 35 km. Dan ini adalah perkembangan terbaru yang saya nak kongsikan dengan penonton Malaysia ini, termasuk Daya dan juga Anas ini. Silakan. Ya Daya? Silakan. Syah. Okey. Jam 7.45 tadi orang kampung ada menemui satu mayat remaja perempuan yang terapung di belakang Masjid Dadung, 12 km daripada lokasi kejadian Daya. Oh, baik. Dan pihak polis dan juga bomber telah membawa mayat mangsa ini ke pusat kawalan SAR di sini, di Balai Polis Air Putih ini. Bagaimanapun, identiti mangsa masih belum disahkan berikutan, belum lagi dibuat pengecaman mayat oleh waris. Dan kami media di sini juga masih menunggu identiti mangsa itu disahkan oleh Ketua Polis Daerah Kemaman yang akan tiba di pusat SAR ini sekejap sahaja lagi. Saya Nas. Baik. Jadi setakat ini masih 3 mangsa yang masih belum dikesan. Dan bagaimana pula keadaan cuaca di sana ya? Dijangkakan pada semalam atau kemarin misi menyelamat terpaksa dihentikan seketika kerana cuaca yang amat buruk. Bagaimana pula hari ini, Syak? Betul. Kalau ikut perkembangan yang saya ada di sini pada hari kedua, ketiga dan keempat ni, operasi terpaksa ditamatkan awal jam 5 petang kerana di bahagian hulu berlaku hujan lebat dan kita bimbang. Berlaku sekali lagi fenomena air pasang dan ianya turut merisikokan serta membahayakan anggota penyelamat dalam misi mencari inilah.
Baik. Kalau diikutkan untuk buat waktu inilah, adakah masih berterusan dan tiada rehat lagi untuk pasukan penyelamat kita? Adakah mereka masih sedang giat mencari lagi mangsa-mangsa yang masih hilang? Masih lagi mencari. Saya berada di pusat ini dan keseluruhan anggota penyelamat ini mula keluar meninggal pusat operasi SAR dan ke sektor yang telah diagihkan hari inilah, sektor A, B dan C. Untuk mencari tiga lagi mangsa yang hilang di lokasi. Baiklah, kami di MHI sini ingin ucapkan terima kasih kepada Isyak dan kami berdoa dari sini supaya kerja atau misi menyelamat berjalan dengan lancar. Jadi kepada Encik Isyak di sana, kita juga beri pesanan jaga-jaga naik bot Jaga-jaga naik bot. InsyaAllah. Ya. Jaga diri ya. Selamat bertugas. Terima kasih. Baik, itu sebenarnya sedikit perkongsian yang saya rasa membuatkan kita sedikit menarik nafas lega kerana kita dapat tahu info yang yang betul-betul sahih sahih dan terkini. Yang terkini, betul. Dan di sini apa yang saya ingin suarakan, kalau kita lihat keadaan keluarga mangsa yang sangat hibur, saya difahamkan melalui newsfeed semalam bahawa acara pengebumian buat mangsa-mangsa yang telah ditemui akan dijalankan pada pagi ini. Jadi kami berdoa dan kami ucapkan takziah kepada ahli keluarga yang mengalami kehilangan ini yang sangat dahsyat ya. Betul. Baiklah, kita akan teruskan. Kita akan teruskan lagi dengan satu yang lebih ceria lah ya. Tadi kita ada mulakan dengan persembahan daripada adik comel Ratu Rock Kecil. Jadi dari mana datangnya? Siapa namanya? Dari negeri mana? Kita lihat bingkisan ini dahulu. Jom. Engkau jadi kenangan dalam hati, terlalu lama kau pergi. Mencecah lebih 3 juta tontonan selepas tular dengan gaya Ratu Rock Negara, Ella, anak kecil ini menerima pelbagai reaksi dan komen positif sehingga ada sebilangan netizen yang memberinya gelaran sebagai Ella Junior. Cinta Suci Indah Urmila Zaidi atau mesra dipanggil Cinta, 9 tahun, mula meminati muzik dan nyanyian seawal usia 3 tahun. Minatnya semakin mendalam apabila dia sering melihat bapanya melakukan sesi latihan band di rumah dan majlis perkahwinan. Kelebihan mempunyai suara serak basah, adik Cinta lebih sesuai membawakan genre rock balada seperti lagu nyanyian Ella dan penyanyi terkenal Indonesia, Niki Ardila. Hebat, sungguh hebat. Kita jangkakan masa dia keluar tu pun dari hospital tu, dia dah keluar dengan mikrofon tu kan. Dahsyat betul. Dia nyanyi mula-mulanya, dah sedap dah. Kita dah tahu dah adik dia boleh nyanyi ni. Selalunya budak-budak umur-umur ni dia suka K-pop lah, Korea. Paling busuk pun Dayang Nur Faizah lah macam tu kan. Tak sangka Ratu Rock Ella pun jadi pujaan adik kecil Itulah, kita. Mesti ada ceritanya, mesti ada sejarahnya. Jadi kita rasa macam besar hati sangatlah untuk ada adik yang sangat comel bersama dengan kita. Adik Cinta Suci Indah Urmila Zaidi. Nak panggil apa ni? Cinta. Cuma dia cakap sweet je. Saya pun dah jatuh cinta. Gitu. Alhamdulillah. Okey, adik Cinta umur 9 tahun. Asal dari Johor Wah, datang dari jauh. Terima kasih banyak-banyak. Nak tanya, siapa menjadi pendorong utama? Tadi kita tengok dekat visual tadi kan. Oh, dari dalam karaoke tu, alamak, tinggi pinggang abang je, bukan uncle abang Umur tu berapa tu baru berstart? Itu macam 3 tahun lebih macam tu lah. 3 tahun lebih awak dah boleh nyanyi secara penuh macam tu ke ikut ayah ke ikut ibu ke macam mana? Ikut ayah. Ayah. Ayah dengan ibu dua-dua boleh nyanyi ke ayah je? Ibu ada tu, ibu tengah tengok. Jangan. Ayah je. Ayah je boleh nyanyi. Okey, tak apa. Nak tahu juga lagu-lagu yang awak nyanyi tu sebab ayah dengan ibu ajak untuk nyanyi ke ataupun awak sendiri suka lagu-lagu rock? Sendiri suka lagu-lagu rock. Ya. Betul. Oh, tidak dipengaruhi oleh ayah ke ibu ke?
Betul, memang suka rock Ya. Okey, dalam semua lagu-lagu rock, semua penyanyi-penyanyi rock, kenapa pilih Ella? Sebab saya minat Ella daripada kecil. Daripada kecil, tapi awak masih kecil. Jadi apa cerita? Sejak dari umur berapa? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Tahun. Kak Ella kalau tengah tengok tu mesti dia kembang. Wow, peminat aku dari 2 tahun. Wah, dahsyat betul. Okey, kalau ada lagu-lagu rock, okey mesti banyak lagu rock yang awak suka kan? Lagu rock Ella yang paling awak suka sekali, lagu apa? Puteri Kota. Puteri Kota. Boleh dengar sikit tak? Puteri Kota tu macam mana tak kan? Macam dengar sikit. Kita lupalah lirik dia macam mana. Cuba nyanyi sikit. Okey. 1, 2. Siapa bilang dia tak berupaya menerjang badai kota? Dia tak mudah berundur dan mengalah. Dia berhati wajar. Tenang. Dia pandang atas, dia buka suara dia, dia lantun begitu. Aduh, hebatnya. Saya tak tahulah nak cakap macam mana. Okey. Bila dah tahu awak 9 tahun, awak dah boleh nyanyi, dah keluar Malaysia hari ini ni, kan? Nak tahu juga, dekat sekolah selalu masuk pertandingan tak? Selalu. Selalu menang ke macam mana? Tanya. Nombor berapa selalu kalau masuk pertandingan nyanyi kat sekolah tu? Kalau menang? Kadang-kadang dapat nombor 3. Oh ya? Okey. Tapi lagu memang lagu rock lah. Ya. Pernah tak fikir macam cinta rasa macam nak nyanyi lagu lain lah, tak nak rock pula lah? Ada juga tak nak cuba? Kadang-kadang je. Kadang-kadang. Lagu apa? Lagu jenis macam mana? Lagu pop ke? Lagu irama Melayu ke? Macam lagu dulu-dulu. Memang jiwa lama Jiwa ni. orang lama lah. Okey, bila kita tengok visual tadi pun, nampaknya Cinta dah biasa dengan mikrofon, dah biasa dengan peralatan. So, bila jamming tu, jamming kat rumah ke? Ada studio ke? Macam mana? Ada studio. Ada studio. Selalu ke jamming sama-sama dengan ayah? Setiap malam saya jamming dengan ayah. Setiap malam? Dari umur 2 tahun ke ni? Jadi setiap malam dia dah ada training. Jadi kalau kita buat persembahan dekat jalanan ke, dekat pentas ke, berapa kerap awak berlatih? Dalam 3 hari. 3 hari Okey. Ada ceritanya kan? Sebab suara dia macam terlalu hebat walaupun dia duduk. Ada tak apa-apa tips? Macam ayah kata banyak minum air suam ke, kena latihan macam mana ke untuk jaga suara? Ada. Apa? Nak tahu juga? Kena minum air suam banyak-banyak. Lagi? Jangan menjerit. Dengan latihan vokal. Nampak. Dengan latihan vokal. Kita boleh cubalah mungkin sedang menonton kat rumah untuk mendapatkan vokal yang hebat macam adik. Daya, jangan sedih Daya. Ya. Kan saya tahu awak peminat Ella yang dia sebenarnya peminat Ella besar. Bila dia tengok adik nyanyi kan, dia macam, tidak. Budak 9 tahun lagi hebat ni saya. Betul. Terima kasih banyak-banyak adik Cinta. Okey, sekarang ni kita nak dengar satu persembahan yang terakhir daripada Cinta. Boleh tak? Boleh. Boleh. Saya suka sangat Puteri Kota tu. Okey tak? Boleh tak? Boleh ya? Okey. Silakan ke persada anda. Silakan. Sementara itu, Adik Cinta. kita membawakan anda yang tulah dan terkini. Adik Cinta kita. Wow, bila kita tengok video dia, kita semua teruja. Dan sekarang kita bawa secara langsung. Secara langsung kita dengar. Okey adik Cinta? Ready? Okey, ready? Okay, rock on. Di Malaysia hari ini. Siapa bilang dia tak berupaya menerjang badai kota? Dia tak mudah berundur dan
Baik, Assalamualaikum dan terima kasih kerana masih bersama kita di Malaysia hari ini. Nak tanya kepada Daya lah, Daya. Silakan. Daya yang muda kan. Okey. Pernah dengar tak atau pernah merasai penyakit gout atau sakit pada sendi-sendi? Sejujurnya tidak pernah, tapi saya melihat ayah saya memang ada penyakit gout lah. Dan bila saya tengok dia sakit gout tu, saya macam tak dapat bayangkan kesakitan. Dia kata sakit. Nak tanya ni, Nas? Dikatakan saya ni alhamdulillah walaupun berumur juga tapi masih belum mengalami simptom-simptom tersebut. Tapi kepada anda di luar sana mungkin ada ahli keluarga atau anda sendiri mengalami keradangan di sendi-sendi ya. Bukan saja di jari-jari tangan tapi jari kaki juga. Pesakitan dia macam dikatakan macam terbakar jari-jari itu. Jadi kita nak tanya kepada pakar kita, apakah perbezaan antara gout dan juga arthritis yang juga keradangan sendi-sendi tangan dan kaki kita juga. Jadi kita bersama dengan pakar kita pada hari ini, Profesor Madya Dr. Fariz Yahya, pakar perunding rheumatologi kita pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Kita pun nak cuba meminta doktor untuk menjawab kemusykilan kita. Perbezaan utama antara arthritis dan gout. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi gout dengan arthritis ni kadang-kadang ada orang dia macam boleh confuse sikit lah. Sebab sebenarnya arthritis tu melibatkan sakit sendi, radang sendi. Sebenarnya gout tu pun salah satu radang sendi juga. Tapi dia disebabkan sebab kristal. Kristal, kita panggil kristal asid urik. Dia masuk dalam sendi, disebabkan sakit, disebabkan bengkak, dia jadi radang. Dia ada orang dia sakit sendi lain juga. Macam tak tahu pernah dengar penyakit rheumatoid arthritis atau arthritis rheumatoid. Yang ini kaitan dengan masalah autoimun. Autoimun sistem dia imun, katakanlah ada orang dia dah berumur 40-50 tahun, tiba-tiba imun dalam badan dia serang sendi tu jadi bengkak. Dia lain sikit dengan gout ni. Gout ni sebab kita punya kebanyakan ni sebab kita apa yang kita makan, kita punya masalah kesihatan. Siapa yang ada masalah buah pinggang mungkin risiko dia tinggi sikit. Siapa ada darah dalam uric acid dalam darah paras dia tinggi sikit, ada risikolah. Dan bila seseorang tu kena gout, betul lah tadi, biasanya dia kena dekat bahagian kaki tu. Betul. Dekat kaki, dekat kaki biasanya lah, tapi tak semestinya dekat kaki. Kadang-kadang ada orang dia kena dekat lutut ada, dekat tangan ada. Lepas tu siapa yang ada gout ni, kalau uric acid dia asid urik lah, macam tinggi sangat, dia dah ada gout yang kronik, maknanya gout ni dah lama. Uric acid tu boleh jadi macam satu ketulan kecil-kecil tu. Jadi kristal lah. Dia macam kristal, betul. Jadi dia tajam-tajam dan kalau saya berjangkakan kristal tu tajam, bayangkan kat dalam sendi kita tajam-tajam dia cucuk-cucuk tu. Betul. Jadi kalau biasanya kalau doktor-doktor ke atau dekat hospital, kalau dia nak tengok gout tu ada caranya. Kadang-kadang kita ambil cecair dalam sendi tu, hantar dekat makmal, kita tengok bawah mikroskop, nampak memang dia punya kristal tu tajam. Okay. Jadi betul lah cakap, kalau kristal tu berkumpul tu memang tajam lah. Lepas tu kan dikatakan tadi kalau bukan di kaki, mungkin ada juga yang di lutut kan. Jadi kenapa ada mungkin bahagian-bahagian yang berkumpul di situ? Itu memang saya rasa sampai sekarang pun tak ada orang betul-betul tahu. Tapi mungkin ada satu teori, dia kata mungkin sebab uric acid ni, asid urik ni, dia boleh jadi pekat pada sesuatu suhu. Jadi kalau macam dekat kaki, dekat kita punya ibu jari kaki tu, dia suhu dia mungkin lagi sejuk sikit lah. Dia kata mungkin kalau kristal tu tinggi sangat, dia jadi keras dekat bahagian-bahagian tertentu kat bawah lah. Jadi dia jarang kena dekat bahu, jarang kena dekat siku semua. Itu dia punya teori sahajalah. Tapi tak tahulah, kebanyakannya pesakit kita ada sakit dekat kaki kalau kena serangan gout. Itu antara simptom-simptomnya, dia akan kesakitan kebanyakannya di kaki. So autoimmune disease atau jenis penyakit yang menyerang badan sendiri, itulah dia perbezaan antara gout. Gout ni uric acid dan arthritis pula adalah autoimmune disease. Dan gout ni boleh dirawat ya. RA tidak boleh dirawat kan? Sebenarnya dua-dua boleh dirawat. Alhamdulillah. Okay. Jadi sekarang ni kita dah ada macam-macam ubat lah sekarang. Untuk gout ni rawatan dia memang ada. Dia kalau gout ni, siapa yang kena serangan gout yang sakit, kita panggil serangan akut lah. Tengah sakit, tengah bengkak tu, biasanya dalam 2-3 hari dia hilang. 2-3 hari baru dia hilang? Boleh 2-3 hari biasanya lah. Dan adakah macam kalau serangan tu kan, dia boleh jadi kerap ataupun
jarang-jarang kalau dah terkena. Dia kalau siapa tak jaga makan, tak jaga berat badan, selalu makan makanan manis yang bergula, memang tak jaga tak kawal paras uric acid tu, memang dia punya risiko untuk ada serangan tu mungkin ada. Boleh akan lagi jadi tinggi selalu lah ya. Okey. Ini satu topik yang amat popular ya. Jadi apa kata kita bukakan talian kita 0377261603 untuk kita berbicara dengan Dr. Profesor Madya Dr. Faris kita pada pagi ini ya. Kalau di Facebook pun boleh juga. Nak tinggal komen, kalau nak tinggalkan komen kita akan cuba bawakan kepada Dr. Faris. Ya. Okey, jadi saya ni soalan yang kiranya ada kena-mengena dengan kehidupan sebenar. Mungkin juga anda di rumah yang mungkin katanya gout ataupun arthritis mungkin bila dah berumur baru selalunya orang akan kenalah kan. Tetapi ada teman saya yang sangat muda tapi dah ada penyakit gout sejak beberapa tahun yang lepas lah kiranya. Walaupun seorang yang aktif, kiranya bersukan, jaga makan tak? Juga menjaga diet juga. Jadi nak tahu juga adakah gout ni penyakit yang mungkin boleh dapat dari keturunan ataupun daripada pemakanan semata sebenarnya? Itu menarik juga sebab dia kalau penyakit sendi ni dia tak semestinya kena umur lanjut, kena jadi tua, tak payah. Dia kadang-kadang orang muda pun boleh kena juga. Jadi memang kita tahu ada kaitan dengan genetik juga. Gout mungkin ada kaitan dengan jin-jin dalam badan kita, genetik lah dalam badan kita. Penyakit masalah autoimun pun ada masalah, mungkin ada kaitan dengan genetik juga. Tapi biasanya kalau dua-dua penyakit ni dia boleh melibatkan orang muda juga sebenarnya. Tak semestinya kita kena jadi tua baru kena serangan gout atau serangan sendi atau radang sendi. Dia tengok pada jenis penyakit tu dulu. Biasanya gout ni yang lagi kerap kena ni lelaki lah. Lelaki lelaki. Okay. Sebab tak tahulah mungkin apa yang kita makan, aktiviti yang kita buat semua, memang lelaki lebih kerap kena. Kalau ada masalah radang sendi macam penyakit lain, rheumatoid arthritis, arthritis rheumatoid ni yang melibatkan autoimun, dia lebih banyak sikit kepada para wanita. Okey. Jadi apa kata kita hold sekejap diskusi kita tentang rheumatoid arthritis menarik soalnya. Kita bersama dengan Nurul Amirah, pemanggil kita yang pertama dengan soalan tentang arthritis ya Nurul. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Baik. Okey, kita boleh mungkin Nurul Amirah daripada Selangor ya. Mungkin boleh tanyakan soalan kepada Prof. Silakan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Saya nak tanya lah, anak saya berumur 8 tahun. Baik. Anak saya mengidap penyakit poliarteritis nodosa. Okey. Jadi saya nak tanyalah, sekarang anak saya rawatan di Hospital Selayang. Berapa lama jangka hayat anak saya perlu makan ubat tu? Okey. Baik, terima kasih Puan Nurul, terima kasih. Profesor silakan. Okey, terima kasih untuk soalan tu. Dia yang puan cakap tadi, anak puan ada penyakit poliarteritis nodosa. Dia sebenarnya bukan sejenis arthritis. Nama dia macam arthritis tapi dia sebenarnya melibatkan radang salur darah. Salur darah yang kecil-kecil dalam badan kita. Capillaries ya. Lepas tu dia bila dia radang dia ada masalah lain lah. Tapi biasanya kalau kita tengok pada budak kecil ke apa, dia punya jenis penyakit tu lain sikit daripada orang dewasa punya. Oh ya. Jadi biasanya kalau umur 8 tahun tu yang merawat ni biasa doktor, kita panggil pediatric rheumatology lah, bahagian yang kanak-kanak punya rheumatology, sebab dia punya penyakit tu lain. Nak jawab soalan puan tu berapa lama dia kena makan ubat itu kurang pasti sebab dia tengok kepada seorang individu macam mana. Dia ada orang mungkin ubat tu dapat dikurangkan, lepas tu dia tengok keadaan macam mana, tapi ada sejenis macam beberapa jenis arthritis atau radang sendi mungkin lebih baik diteruskan untuk jangka masa lama sikitlah. Jangka masa lama mungkin sepanjang hayat? Ada kemungkinan juga. Jadi sebenarnya kita kena tengok dengan lebih teliti lah untuk tahu lebih lanjut. Terima kasih atas soalan itu, dan kita juga ada soalan dari Facebook. Mungkin kita boleh bacakan soalan daripada penonton.
Maksudnya ramai nak tahu ni tentang gout dan arthritis ni. Betul, Okey. punya banyak orang yang ada di sana. Okey, jadi Encik Abdul Razak Abdul Rahman ya. Salam doktor, dia mengatakan kesan ubat gout boleh menjejaskan buah pinggang. Betul atau tidak? Soalan pertama. Dan kedua dari Suzana Zakri. Macam mana nak turunkan bacaan asid urik tu? Apa ubat yang sesuai? Silakan doktor. Okey. Dua soalan berbeza di situ. Saya lupa soalan tu. Soalan pertama dia kata adakah menjejaskan buah pinggang? Okey. Jadi kalau biasanya gout ni dia ada kaitan dengan buah pinggang. Sebab kalau kita fikir gout ni dia masalah dengan uric acid dalam badan. Betul. Kalau kita tak boleh nak buang uric acid melalui pundi kencing, air kencing kita, uric acid tu akan dia akan naiklah, paras dia cepat naik. Jadi senang kita dapat gout. Okey. Ada kemungkinan juga kristal-kristal tu dia jadi selaput dekat buah pinggang. Oh, jadi selaput kat bawah. Ada kemungkinan juga. Dia sebab dia kristal, dia boleh melibatkan buah pinggang juga. Jadi dia boleh disebabkan dengan oleh sesiapa yang ada masalah buah pinggang, atau dia juga boleh menyebabkan masalah buah pinggang jugalah. Jadi saya rasa lebih penting kalau kita dah tahu dah ada serangan gout, paras uric acid tinggi, baik kita kena jaga betul-betul lah. Yang ni kalau nak jawab untuk soalan nombor 2, macam mana nak turunkan bacaan uric acid tu, dia kalau kita ada bacaan uric acid yang tinggi, tak pernah ada sakit sendi, tak pernah radang sendi apa, kita jaga je, kita jaga makan, makan makanan seimbang, kita kena exercise, kita kena jaga pemakanan, kurangkan makanan yang bergula, lepas tu kita kena check lah paras uric acid mungkin dalam 6 bulan ke setahun sekali. Setiap 6 bulan lah. Bagi dia turun sikit lah. Okey. Saya pemantauan. Saya tahu banyak di luar sana dia tak nak pergi doktor. Betul. Sebab kalau dia tahu nanti dia risau. Jadi lagi bagus daripada saya tak tahu. Jadi untuk itu saranan yang salah. Jadi sekarang kita bersama dengan pemanggil kita Encik Sabri dari Penang. Ya. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kita bersama dengan Cik Muhammad Sabri daripada Penang ni. Mungkin nak tanyakan soalan kepada Prof, silakan. Sabri. Silakan Cik Sabri. Halo. Ya. Silakan bertanya soalan. Okey. Assalamualaikum. Saya Sabri daripada Penang. Kalau ikut nama saya tu Muhammad Sabri bin Matek. Yes, Okey. Saya adalah pesakit gout arthritis kronik. Saya semua sendi, semua bahagian saya memang ada kristal. Dan sekarang ni saya tak boleh berjalan selama 3 tahun. Jadi mungkin untuk Encik Sabri, apakah mungkin rawatan yang paling sesuai atau ada soalan yang spesifik? Kalau Ya, Cik Sabri, silakan. ya, sebab saya nak tahu rawatan apa yang paling sesuai untuk nak keluarkan kristal ni. Sebab saya nak tahu rawatan apa yang terbaik untuk keluarkan kristal ni. Okey, baik Encik Sabri. Terima kasih banyak-banyak. Memang terlalu sakit. Baik. Wah, tak sangka juga ya boleh melanda satu badan ya, sendi-sendi di satu Terima kasih badan. Cik Sabri atas soalan. Jadi Prof mungkin boleh tolong Cik Sabri tadi cakap dia punya gout dah kena dekat semua banyak sendi lah. Saya pun ada pesakit dekat klinik juga, pesakit yang ada gout macam tu. Jadi kalau dia penyakit ni dah melibatkan sendi, dia ada 2 kemungkinan. Saya tak tahu, mungkin Cik Sabri punya ni dia dah merosakkan sendi, atau ketulan kristal tu ada dekat sendi yang masih bonjol-bonjol berkumpul, dekat sendi. Kalau yang tu kita panggil tophi dalam English lah. Tophi ni dia ketulan kristal. Kalau kita betul-betul jaga paras uric acid kita, bawah yang saya biasa pakai 300 lah. 300 dan ke bawah, kita kena maintain je bawah 300. InsyaAllah lama-lama ketulan tu dia boleh perlahan-lahan dia akan cair. Betul. Tapi kena berterusan. Berterusan paras uric acid tu kena bawah 300. Bawah 300. Tapi kalau katakanlah gout tu dia dah serang sendi, dia dah rosakkan sendi, tulang pun dah terjejas juga, mungkin yang tu susah sikit nak betulkan semula lah. Jadi kalau boleh sebelum benda tu terjadi, kita kena dapat rawatan yang betul lah sebelum. Baik, tapi kiranya untuk mereka yang melalui masalah yang sama, kiranya memang kena berterusan lah treatment itu dan juga penjagaan kesihatannya. InsyaAllah adakah itu akan mengurangkan ataupun dapat membantu? Betul. Jadi kalau siapa yang ada penyakit gout ni, tak semua orang kena makan ubat.
Ya. Kalau dia kena sekali setahun ke mungkin tak perlu. Tapi dia kena jaga ialah semua gaya hidup, dia punya pemakanan. Tapi kalau siapa yang dah ada gout ni memang dah kena serangan tu, saya rasa baik jumpa doktor sendiri, dapatkan ubat rawatan yang betul. Baik. Terima kasih doktor, terima kasih di atas perkongsian anda pada pagi ini. Jadi kepada anda yang pengidap gout ya, perbezaan antara artritis dan gout banyak bezanya. Untuk gout ni kita kena jaga pemakanan, turunkan asid urik kita. 300 adalah tahapnya, okey? Boleh dah ya. Sebanyak sebenarnya kita belajar, saya harap kita ada volume 2 nanti. InsyaAllah. Okey, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, nostalgia seni untuk anda semua. Siapakah dia? Semuanya selepas ini. Ya, kita berehat sebentar. Nurli Tamam Idris antara nama yang tidak asing lagi dalam industri seni tanah air, terutama dalam bidang lakonan. Pelakon wanita berusia 49 tahun ini ialah anak kedua kepada seniman Tamam Idris dan seniwati Mariati Husin. Nurli memulakan karier lakonan sejak tahun 1988 dan sehingga kini dia telah berlakon lebih daripada 80 drama. Selain itu, dia juga aktif menyanyi sejak tahun 1992 bersama kumpulan Primadona. Antara single solo dan duet bersama rakan artis ialah lagu berjudul Mencari Sinar dan Pendam Rasa. Kini, ibu kepada sepasang cahaya mata ini turut melakukan kerja amal dan mengusahakan perniagaan makanan secara kecil-kecilan. Bakat seni yang mengalir daripada ibu bapanya menjadikan Nurli Tamam Idris terus kekal berada dalam industri hari ini. Ya, nostalgia menggamit jiwa daya bakar. Ya, betul. Karier lakonan nostalgia seni kita pada hari ini sama umur dengan awak. Macam mana rasa dia? Janganlah munculkan umur saya berapa. Macam mana rasa dia? Tetapi kita nak tahu sebenarnya beliau dah berada dalam industri seni selama 33 tahun. Jadi kita perkenalkanlah. Kita dah tengok tadi dah. Kita bersama dengan Nurli Tamam Idris. Selamat datang. Terima kasihlah jemput saya. Lama tak keluar TV. Lama tak keluar TV. Baru je masa bulan puasa ada drama Yes. Jadi dengan lebih 80 drama di bawah naungan Kak Nurli Jadi sekarang ni nak tanya juga, ingat tak drama yang pertama Kak Nurli berlakon? Watak apa waktu tu? Macam tadi saya nampak ada Misa Toncet kat situ. Itu masa drama Pendekar Bijaka Surah. Itu dah drama yang keberapa? Drama pertama Kak Nurli, drama Rose Untukmu. Kak Nurli ingat itulah drama pertama, itu kan drama lah, telefilm masa tu, Cerita Rama tahun 1988. Wow. Di manakah daya bakar waktu itu? Tidak lahir lagi ke dunia. Daya bakar hanya suatu konsep sebetulnya pada masa itu kan. Kenangan masa berlakon itu agaknya first drama. Okey. Dan first drama itu juga ada meninggalkan sedikit kenangan pahit. Kita ditipu pasal bayaran. Okay. Zaman dulu kalau kita berlakon, kita kena dubbing. Kan dua kerja kan. Tapi kita dapat bayaran untuk berlakon saja. RM115 sahaja. Oh wow. Katanya cukuplah budak baru. RM115 untuk Yes, Cerita Rama termasuk dubbing. Kita second lead lah masa tu watak itu. Second lead pula tu. RM115. Ini apa yang anda dengar ini adalah kisah sebenar. Yes. So pengalaman jadi anak seni tak semuanya indah. So itu antara pengalaman lah pada Kak Nurli yang kita jadikan iktibar. So kita refer pada arwah bapak. Arwah bapak cakap dia tak mau gaduh-gaduh sebab sini kawan, sana kawan. Dia just cakap, dah kalau dia panggil jangan pergi lagi lah. Jangan pergi lagi. Itu saja. Itu cara penyelesaian masalah. So itu je lah. Lepas tu dapat offer kedua, ketiga filem dari orang yang sama, so Kak tak pergi. Walaupun filem. Inilah dia sedutan daripada drama Air Mata Suryati. Okey. Dalam banyak-banyak watak lah Kak Nurli. Kira watak yang rasa paling kena dengan jiwa. Watak sedih ke? Watak jahat ke? Watak apa saja? Watak heroin Kak Nurli ke? dah diberi peluang banyak watak
Tapi yang kelakarnya, Asyik dapat watak menangis lah. Macam keadaan betul lah akaknya. Asyik menangis sebab mungkin benda tu mudah. Ada orang susah kan. Macam Kak Noli untuk menangis macam mudah gila pada Kak Noli lah. Nak jadi jahat susah pula Kak Noli. Nak buat kelakar susah. Tapi untuk watak menangis tu macam tu lah. Kononnya lah. Bukan senang sebagai orang yang pernah berkongsi skrin kan, untuk nitiskan air mata tu in the moment tu memang susah ya. Jadi kalau kita baca dekat Facebook ni, dan saya pun kena cakap terang-terang lah, masa PKP dulu terbayang nampak asam pedas full lama. Saya tak dapat merasa sampai sekarang. Yang orang-orang dekat alam maya pun dia tulis. Saya tengok nampak ni. Zinat cakap Kak Noli Tamam ni rajin memasak dan berniaga. Asam pedas ikan parinya, enkek buah ayam dia sangat-sangat. Mana Kak? Mana ceritanya? Kena pergi Uptown Ampang kan, betul kan? Mana? Boleh datang dekat Uptown Ampang Akak promote promote. Ada ramai artis Malaysia berniaga kat situ. Abang Azan Scan, Captain Maknur, ramai. Ada ramai yang berniaga dekat Uptown zaman sekarang. Semua shooting tak banyak. Show tak apa. So kita tak mau orang kata diam-diam. Kita cari rezeki, berniaga. So kita berniaga setiap hari kecuali Isnin. Bagus. Ni dia halalan toiban. I like it. Hari ni Selasa ni boleh lah ni. Daya bakar. Sabar Daya bakar. Bergaduh ni kalau makan asam pedas ni. Jadi kalau kita nampak perjalanan seni Kak Noli, macam Kak kata ada pengalaman pahit juga dan sebagainya. Adakah masalah-masalah ini masih tular di industri kita? Sekarang masalah kena tipu itu tidak. Cuma seperti biasalah. Akak rasa bukan akak seorang dan ramai artis veteran. Akak tak suka panggil veteran. Akak panggil artis senior lah. Senior macam akak punya batch. Ramai kadang-kadang kita bercakap benda yang sama soal bayaran. Okay? Lagi lama kita dalam industri, macam lagi kelakar lah bayarannya tu. Macam kadang-kadang kita terpaksa ambil sebab kita nak hidup. Tapi ada bayaran yang macam, ya Allah sampai hati je. Kenapa bajet macam ni kan? Kita terpaksa tolak. Sebab kita kena letak diri kita di satu tahap yang walaupun kita lama, tapi pengalaman kita tu mahal. Ya, betul. Tak semua orang dapat merasai apa yang kami lalui. So pengalaman kami tu mahal. Jangan kita ni dihargai bila kita dah tak ada. Selalunya macam tu kan. Artis lama dah tak ada, baru nak dikenang-kenang. Bila kita ada, sihat walafiat, tak mau dipanggil. Kak rasa ada sikit sebanyak dia menurunkan kualiti produksi-produksi kita tak? Sebab diorang tak nak bayar yang setimpal, jadi dia ambil yang tangkap muat saja, atau mungkin ambil influencer yang tak pernah berlakon sebelum ni pun ada juga. Sebab artis sini ni kita pun tahu kan, maksudnya sangat-sangat berpengalaman. Kalau tengok lakonan dia tu tak nampak berlakon. Yes. Begitu kan. Dan menaikkan kualiti produksi-produksi kita. Kenapa Kak? Sebab benda ni daripada masa zaman arwah bapa akak pun, kita zaman arwah bapa akak dia lalui benda yang sama pasal bayaran ni. Sebab dia pernah tolak satu tawaran kos dia dibayar tidak setimpal. Itu zaman itu. So bayangkan dah 2023, kita masih alami benda yang sama. So bila kita tengok kat TV, oh ini drama ni hari tu dia offer aku. Okey, kita tengok kan. Oh ini okey sebab kita dah dapat skrip kan. Okey, maksudnya kita positif, kita ambil maybe ya betul tak ada bajet. Kita hanya macam tu je, tapi sampai bila? Sebab setiap kali kita buat drama, kita mesti ada bajet. Betul. Kan? So kita dah tentu letakkan rate setiap artis itu. So pada Kak Noli, it's okay. Kak Noli percaya pada rezeki. Ada rezeki Kak Noli adalah. Semua Kak Noli ada seketikanya macam jauh hati. Macam ada masa macam, ya Allah, tak nak dah. Aku tak nak dah. Tak nak. Tapi tak boleh. Sebab kita cuba berehat untuk beberapa tahun. Tapi hati memberontak nak masuk balik. Sebab tak boleh. Sebab memang dah jiwa kita. Jiwa anak seni. Yes, tak boleh. Memang tak boleh. Tapi Sabtu akak cakap sekarang, ada atau tidak, akak akan terus berjuang sehingga ke akhir hayat. Selagi industri memerlukanlah. Ya, betul. Yes. InsyaAllah sebenarnya perlu kita dengar daripada orang-orang yang berpengalaman begini, kenapa mereka ini harus diangkat sebagai seorang anak seni dan dibayar setimpalnya. Betul. Dan sebab tu Kak Noli, peminat Kak Noli ni kat Facebook tanya lagi pasal makanan ni sekarang. Itulah dia sebab Fulamak, brand Fulamak ni bukan asam pedas dia tau. Shim Bakri. Dia cerita pasal aiskrim Malaysia dan saya tak salah saya lah. Akak hasilkan sampai beribu-ribu sampai tak pernah tangan. Akak pernah buat sampai 3,000 batang aiskrim sebab akak buat sendiri, akak seorang-seorang Akak tak ada buat yang macam sekarang pakai apa benda. Akak simple style dulu-dulu. Wow. Yes. Perisa apa tak perisa?
Milo, Asam Boy, Coki-Coki, Oreo, dia macam-macam lah. Asam Boy tu saya memang rindu dari sekolah lagi. So, kita datang lepas ni kalau Kak Noli datang MHI, kita ada asam pedas. Aiskrim Malaysia. Janji janji. Ya, Kak bawa kek buah semua Kak bawa. Oh, terbaik. Mungkin pesanan untuk peminat-peminat yang mungkin dah rindu, dah lama tak dapat Kak Noli. Okey, teruskan support artis lama. Tanpa you all punya support, Kak Nur rasa kita artis lama ni akan tenggelam. So nasib baik sekarang ada platform seperti social media. So kami membuktikan yang kami masih ada. Dan masih kita menyengat. tak hilang. Dekat TikTok dah ada 61,000 follower dah. Jangan main-main. Kak Noli punya follower lagi hebat dari saya. Wow. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Noli sebab sudi kongsi dengan kami dan memberi kami inspirasi juga sebagai seorang anak seni. InsyaAllah. Okey, teruskan bersama kami di MHI. Selepas ini kita bawakan berita baik untuk usahawan di luar sana. Jangan ke mana-mana. Baiklah, terima kasih kerana masih bersama kami di MHI. Naz Rahman menemani anda pada pagi ini dan memanggil usahawan-usahawan di luar sana. Ahli-ahli PMKS atau perusahaan kecil dan sederhana yang ingin meletakkan produk atau servis anda di luar sana. Tapi begitu banyak pelantar sekarang. Ada radio, ada televisyen, ada pelantar-pelantar digital, media-media sosial. Jadi di mana kita nak letakkan jenama kita dengan cara yang paling efektif dan cost efficient juga. Jadi inilah dia dunia digital bersama dengan Awesome Marketing 360 darjah 360. Apakah maksudnya? Kita bersama dengan Tuan Ashran Datuk Ghazi, Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia. Assalamualaikum, Cik Ashran. All good. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jadi kepada mereka, terutamanya usahawan di luar sana lah, tak kisah ada produk atau servis betapa kecil, betapa besar sekalipun. Apakah Awesome Marketing 360? Macam Nas cakap tadi lah ya. Basically, bila kita cakap marketing 360 ni, kita nak buat pemasaran secara menyeluruh. Right? Dan kita anjurkan acara Awesome Marketing 360 bersama Media Prima. So that usahawan kat luar sana dapat satu platform untuk dia explore, belajar dan macam mana nak maksimalkan jenama mereka, produk mereka di luar sana. Dan tema kita pada kali ini, iklan. AI. Artificial Intelligence. Kalau tak ada AI sekarang, tak boleh jalan. Tak boleh jalan, Okey, bagus. Dan konten. Konten. Tiga aspek yang penting dalam dunia pemasaran sekarang ni lah. I see. Dan di acara kita ini, kita pecahkan kepada track conference, kepada track workshop dan masterclass. Okey, ada masterclass. Dan juga pameran. I see. So sekali datang boleh tapau semualah. Tapau semua sekali lah. Jadi di sini kepada usahawan di luar sana, mungkin mereka keliru sebab memang nak masuk TV. Kalau masuk TV ni memang meletup. Tapi kosnya terlalu tinggi. Betul. Jadi apa ekspektasi mereka di Awesome 360? So bila kita sebut, kita tahu macam Nas cakap, PMKS, kita selalu ada kekangan dari segi kita punya keupayaan untuk belanja. Betul. Right? Nak ni, hati nak. So tapi kita, tangan tak sampai. Kita bagi tangan sampai. Okey, bagus. Boleh sampai ke situ. So kepada mereka yang hadir nanti, ada 4 perkara yang mereka boleh cuba dapatlah. Ya. Pertama sekali, you daftar saja dan hadir hari itu, kita akan bagi voucher pengiklanan digital di laman Ref Media Network di bawah Media Prima ni, right? Yang bernilai RM7,000. Wow. Okey. Right. Nombor 2, kita juga akan bagi platform data kepada yang bernilai RM10,000. Oh, okey. Ya? Apa yang usahawan boleh buat? Dia boleh profilkan pengguna-pengguna dia. Untuk targeted marketing. Untuk targeted marketing. Bagus. Nombor 3, bila dia datang, tadi ada banyak platform yang akan hadir dan ada juga di acara kita ni. InsyaAllah diskaun sehingga 85%. Wow, untuk pengiklanan ya dan penjenamaan. Untuk pengiklanan dan penjenamaan. Wow, that's nice. Okey. Last sekali, untuk nak bantu cash flow usahawan pula. Okey. Kita ada partner yang buat financing.
Package financing. Package financing untuk nak buat pengiklanan. Hai, usahawan mana yang tak nak duit kan? Jadi kalau ada pelantar di sana untuk kita berdiskusi, one stop center lah kira. Betul. Okey, jadi dari segi mereka yang akan mengambil tenaga, inilah di dunia digital lah, kolaborasi. Siapa yang akan berkolaborasi dengan Awesome 360? So, of course, pihak Datel kita dengan Media Prima bergabung sekali. Media Prima ada platform yang pelbagai. Pihak Datel dari segi perspektif data. Rakan-rakan kongsi lain termasuk Unify Business. Okey, bagus. Omnia, Media Prima dan juga Ref Media Group. Ref Media Group dengan pelantar-pelantar mereka seperti Obulan, SAIS dan sebagainya. Betul. Banyak pelantar-pelantar digital. Itulah dia Ref Media Group, iaitu kumpulan digital paling terbesar di Malaysia. Betul. Di pasar media ya. Betul. Jadi Awesome 360 dikatakan akan menengahkan 25 sesi workshop. Macam ini ada workshop, ada exhibition, dan juga ada seminar atau masterclass. Yes. Jadi ada 25 sesi ni. Banyak betul. Betul. Jadi kita cuba cover pelbagai topik lah. Okey. Right, pelbagai topik. So bila usahawan datang, right, kita tahu PMKS semua sibuk. Okey. Right. So kita pastikan tiap-tiap slot, sama ada slot dekat pentas utama ataupun slot workshop, pantas, cepat dan usahawan keluar, insya-Allah dia tahu nak bertindak macam mana. Bertindak segera. Kata General Rama kita dari semua nak berniaga ni. Kan? Tapi yang penting untuk usahawan di luar sana kena bertindak segera. Jadi macam mana caranya untuk kita mendaftar, ada registration, ada fees ke dan sebagainya. Silakan. So sebab nama kita Awesome kan. Ni tak ada fees apa, masuk ke laman web awesome360.com. Okey. Dan daftar dekat situ dan insya-Allah semua yang saya sebutkan tadi, dari segi insentif 85%, voucher 7,000 nilai 7,000, platform data dan sebagainya, boleh didapati oleh peserta yang datang nanti. Okey, tapi hanya 1,000 peserta yang pertama sahaja yang berdaftar akan dapat voucher yang bernilai RM7,000. Cepat sikitlah. Siapa cepat dia dapat. Kata bertindak segera. Terima kasih kepada Encik Azran Datuk Ghazi. Best of luck di Awesome 360 nanti ya. Mungkin pesanan terakhir kepada mereka di luar sana. Tak ada bayaran kan? Tak ada bayaran. Just go in and register yourself. Ini peluang memang untuk usahawan untuk mencapai pemasaran yang perspektif secara holistik. Ya. So kalau tak daftar, kita rugilah. Semua insentif dah kita ada ketengahkan. Sebagai usahawan kita perlu rebutnya. Itu saja. Sebagai usahawan kita perlu rebut. Itu kata-kata hikmat, kata-kata keramat. Terima kasih Tuan Ashraf. Terima kasih. We'll see you at Awesome 360 insyaAllah. Dan insyaAllah kepada anda juga. Daftarlah segera. Dan sekarang kita bersama dengan Daya Bakal untuk perkembangan seterusnya. Kita gulung Memecai pada pagi ini. Silakan Daya. Ya, terima kasih Nas. Sebenarnya tadi saya ada dengar cerita tentang AI kan. So sekarang ni semua orang bercerita tentang AI ni. Jadi kepada anda semua, ni Fly FM memperkenalkan DJ radio berasaskan teknologi kecerdasan buatan AI pertama di Malaysia. Apa? Aina Sabrina. Aina Sabrina DJ AI pertama di Fly FM. Ya. Adakah selepas itu akan ada pengacara AI juga? Saya rasa itu tidak mustahil ya, Nas Rahman. Tetapi sahabat, jangan lupa ya untuk ikuti #Kalpis with Aina yang bersiaran di stesen Radio Fly FM pada hari bekerja pada 2 petang, 2 hingga 4 petang. InsyaAllah catch the first DJ AI in Malaysia. Ya, saya nampak hari itu macam dekat social media semua cakap, siapa ni DJ Aina? Siapa DJ Aina? Rupanya DJ AI Fly FM. Itulah dia, cantik tapi macam rupanya AI. Jadi ikuti perkembangan MHI besok, kita akan berdiskusi tentang isu kewarganegaraan. Dan juga ada katanya inspirasi gadis pesawah. Wah, gadis pesawah. Inspirasi semuanya di MHI esok pagi. Saya Nas Rahman. Saya Daya Bakar. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat pagi.